Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih sahabat pengurusi majlis JK Pergerakan Pemuda UMNO bahagian ini bahagian Setiawangsa, Tuan Imam, Adik Tuan Kuasa Masjid, surau, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat sekalian. Pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan masa dan ruang waktu untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana kita ada dua sesi. Sesi yang pertama saya akan sampaikan beberapa perkara, dan sesi yang kedua saya buka seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bertanya ataupun memberikan pendapat dan pandangan. Dan kita akan berpanjangkan sesi yang kedua memandangkan topik tentang IS ini. Saya kira umum pun telah mengetahui tentang gerakan mereka, dan kita pun berulang kali mendengar penjelasan. Bahkan dalam konteks nasional, kerajaan sendiri pun telah keluarkan dipanggil white paper, buku putih tentang pendirian kerajaan terhadap IS, di mana kita sudah tentu menolak pemikiran-pemikiran yang seperti ini, ekstremisme di dalam Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum ini baru dua hari lepas, 3 hari lepas, di Segambut, di Masjid Al-Qurtubi, saya bahas isu yang sama, isu IS, yang mana kita buat sedikit perbandingan antara IS dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga persamaan IS pada hari ini dengan Khawarij yang muncul di zaman Nabi SAW dan bergerak dalam bentuk gerakan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Statement-statement yang hampir sama, bentuk pemikiran yang sama, ciri-ciri dia pun sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, pada hari ini tak apa, kita buka sekejap lagi soal jawab, banyak nak tanya apa pun, insya-Allah sekiranya saya ada ilmu tentangnya saya akan kongsikan. Sekiranya saya tiada ilmu tentangnya, izinkan saya mengkaji dan menilai semula. Insya-Allah di lain masa saya akan berikan jawapan. Cuma hari ini saya nak sentuh soal ekstremisme. Ekstremisme ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya ekstremisme ini ada di mana-mana, bukan hanya dikaitkan dengan agama Islam sahaja. Ekstremisme juga terdapat dalam mana-mana agama, bahkan dalam mana-mana bangsa pun. Seperti mana yang berlaku hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, Sami Buddha di Myanmar yang mengumumkan perang dan menghalalkan darah orang Islam, Rohingya. Okey, yang mana tuan-tuan, itu adalah ekstremisme, itu adalah terorisme. Tapi hairan, pada hari ini tiada pula media quote ataupun gunakan perkataan terorisme dan sandarkan kepada Sami Buddha tersebut. Tapi bila orang Islam ni, dia mudah saja lekatkan perkataan terorisme kepada agama Islam, kepada orang Islam, apabila muncul sikap-sikap yang dilihat teli ataupun sama dengan gerakan terorisme. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sendiri orang Islam, pasal yang kita bimbang pada hari ini, orang Islam sendiri label agama dia teroris. Orang Islam sendiri tak bagi agamawan-agamawan berbicara tentang agama secara prinsipnya. Dan siapa-siapa di kalangan agamawan yang agak bertegas dalam soal agama, bertegas dalam soal hukum hakam,
maka dia akan dilabel sebagai ini ekstremis agama. Tuan-tuan, ini satu salah faham dan penyelewengan pemikiran berlaku di situ. Sebab tu Nabi SAW memberikan kepada kita penjelasan tentang terorisme ini, ghulu ni, ekstremisme ni, ekstrim, melampaui batas ni. Penjelasan yang sangat tuntas, jelas. Permisalan, contoh-contoh yang Nabi berikan sangat jelas. Pesanan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah dan beberapa surah yang lain, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah sama sekali kamu bersikap dan bersifat ghulu, dan janganlah sama sekali kamu berkata sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara yang betul, yang hak. Maknanya kalau hak ni kita tegas tak apa, kita tegas dalam kebenaran tak apa, itu tak dikategorikan sebagai ekstrim. Yang ekstrim ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia dah sebenarnya dia melakukan perkara yang dah bercanggah dengan Islam. Contoh, menghalalkan darah orang awam. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, IS contohnya, dia kenakan hukum had, hudud dan hukum qisas ke atas orang yang bunuh orang dia. Hukum qisas, dia bunuh balik, dia namakan itu qisas. Okey, dan dia laksanakan hukum hudud ke atas masyarakat sekeliling yang dia kuasai tempat-tempat tersebut. Namun bila dia pi bom tempat orang, terkena mati ulama-ulama, beberapa orang ahli sunnah yang meninggal dunia akibat bom daripada dia orang IS. Dia kata itu tak sengaja. Tidak pula dikenakan qisas ke atas mereka yang membunuh ilmuwan-ilmuwan ataupun ulama-ulama atau orang-orang awam tempat lain. Jadi selektif. Jadi sebab tu nak faham ekstremisme ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala nyatakan tegur kepada ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dan janganlah kamu berkata sesuatu tentang Allah melainkan dengan cara yang betul. Yang betul kita tegas tak apa. Tapi masalahnya selektif. Dekat dia, kena dekat dia tegas. Minta maaf, kena dekat orang dia tegas. Kena dekat dia tak apa, ni ada khilaf. Ini masalah. Dia tak balance di situ. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kemudian apa kata Allah dalam ayat Al-Maidah? Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Dan jangan sama sekali kamu mengikut golongan-golongan yang mengikuti hawa nafsu. Jangan ikut apa? Sebab mereka ikut hawa nafsu. Dan mereka telah menyesatkan banyak pihak. Dan sesungguhnya mereka sendiri telah sesat daripada jalan yang benar. Maknanya Allah Subhanahu wa taala labelkan orang yang ekstrim. Ghulu ni ekstrim lah, melampaui batas. Allah labelkan mereka sebagai apa? Orang yang mengikut hawa nafsu. Allah labelkan mereka sebagai apa? Mereka menyesatkan orang lain. Dan Allah labelkan mereka sebagai mereka juga sesat. Tiga Allah bagi kat atas kepala mereka. Mereka pengikut hawa nafsu, mereka menyesatkan orang, dan mereka sendiri tersesat. Tuan-tuan, dan sebab itu para ulama apabila memberikan ta'rifan ghulu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dia ulas hadis iyyakum wal ghulu qad ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi din, hadis riwayat Muslim. Hendaklah kamu menjauhi sifat ghulu, sifat ekstrim. Sesungguhnya telah musnah manusia sebelum daripada kamu kerana sifat ghulu tersebut. Kata Al-Imam An-Nawawi, yang diertikan dengan al-ghulu mujawazatul hadd, melampaui batas.
Itu maksud ghulu yang sebenar, melampaui batas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita lihat, ini saya nak cerita ni sebab ini adalah kerangka pemikiran yang boleh jadi macam IS. Seperti saya sebut dekat kawan-kawan 2 hari 3 hari lepas, IS ni sebenarnya dia macam ni lah tuan-tuan. Maggi ni tuan-tuan, dia sebenarnya ada Mami, ada Indomie, tapi semua orang kata Maggi. Mengapa makan Maggi? Tapi dia datang dengan produk dan label yang pelbagai. Pasal kita dah mula-mula sekali keluar jenis yang macam ni kita panggil Maggi, jenama dia Maggi. Jadi semua hak yang semacam dengan ni kita panggil Maggi semua, walaupun jenama dia berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam tu jugalah kisahnya IS. IS ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sebenarnya dia adalah Khawarij dulu. Khawarij, pemikiran Khawarij dulu. Tapi dia main dengan jenama dan label yang berbeza. Sebelum ni Al-Qaeda. Ni masa ni IS, Al-Qaeda muncul 10 berapa belas tahun lalu. Setelah peristiwa 9/11 baru dia popular. Kemudian sekarang IS. Tak mustahil selepas 10 tahun main dengan nama apa pula kita pun tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan terus datang. Pemikiran yang macam ni dia takkan berhenti. Sebab tu di zaman Nabi dia ada, tapi pendekatan dia lain di zaman Nabi. Pendekatan dia cara bentuk pemikiran. Pemikiran dia duk sangka buruk dekat Nabi SAW. Itu pemikiran. Pemikiran dia kata nak timbulkan provokasi, nak bagi orang bergaduh, nak bagi orang sangka buruk dekat Nabi SAW. Cara tu dia bergerak di zaman Nabi. Tapi tak boleh nak buat apa, pasal iman para sahabat kukuh dan Nabi masih ada di kalangan orang Islam pada ketika itu. Tapi selepas zaman Nabi SAW, dia pada bebas. Zaman Uthman, zaman Umar, dia pun tak boleh buat apa. Siapa tak tahu Umar senang lah, angkat hak sangat ramai, tetap bang, tak ada gaduh. Umar dia very firm. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu Umar bila dia bertemu dengan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bila ditanya kepada Hudzaifah, akhbirni anil fitnah allati tamuju kamujil bahr, lebih kurang statement dia macam tu. Dia kata kepada Hudzaifah, bagi tahu kepada aku fitnah yang mana Nabi pernah bagi tahu kepada engkau wahai Hudzaifah, yang datang seperti gelombang ombak yang besar, tamuju kamujil bahr, ombak besar macam tsunami mai. Cerita sikit. Hudzaifah pun cerita sikit. Umar kata, bukan yang tu, aku nak tahu yang gelombang besar ni. Maka Hudzaifah pun bercerita kepada dia tentang fitnah yang bakal berlaku, perpecahan, pembunuhan, peperangan akhir zaman. Kemudian kata Umar Al-Khattab bertanya kepada dia, macam mana dia berlaku? Kata Hudzaifah, akan dipecahkan ataupun perkara tersebut akan berlaku setelah pintu dibuka. Ada satu pintu. Maka Umar tanya, afutihat am kusirat? Adakah pintu itu dibuka, yakni dibuka dengan cara yang baik, ataupun ia dipecahkan? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, bal kusirat, bahkan dia akan dipecahkan. Yang itu kasar, dia akan dipecahkan pintu tersebut. Kemudian Umar pi. Hudzaifah yang meriwayatkan kisah perbualan dia dengan Umar, dia kata, kalau Umar tunggu tanya lagi kepada aku apa maksud pintu yang dipecah itu, nescaya aku akan memaklumkan kepada Umar pintu itu adalah Umar Al-Khattab. Maknanya Umar akan dibunuh. Benar peristiwa tersebut berlaku. Nabi memaklumkan hal yang sama kepada Hudzaifah. Hudzaifah memaklumkan kepada Umar, dan Umar Al-Khattab terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bila Umar wafat saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, datanglah fitnah. Bukan pasal Uthman lemah. Sebahagian kita ni kata Uthman ni lemah apa semua. Tuan-tuan, manusia akan ada kelemahan dan kekurangan.
Tapi kita nak kotori lisan kita dengan berbicara tentang Uthman ibn Affan radhiyallahu an, yang batang tubuhnya di dunia lagi ditunjuk oleh Nabi ahli syurga. Kita nak duduk sembang kat kedai makan, abang kata Uthman ni dia lemah dulu ni, luku kepala tau. Tuan-tuan, kita ni nak cerita begini, kalau kita ni tahu tuan nak ajar cakap elok je, maknanya kita pun kontrol bahasa kita, anak ajar. Tuan-tuan, kerana status dia anak ajar, kerana status dia anak menteri, kerana status dia menteri, kerana status dia Perdana Menteri, kerana status dia orang-orang besar dalam negara, kita menjaga perkataan dan bahasa kita. Tu orang besar dalam negara, belum tentu dia besar di langit. Ini kita sedang berbicara tentang generasi yang mereka diagungkan di langit. Bahkan batang tubuh dijanjikan syurga. Lepas tu kita nak bandingkan strategic plan kita. Oh, kita ada KPI. Osman dia tak buat KPI dulu ni. Amboi. Zaman dia, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala uji dia. Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan di zaman itu berlaku gelombang yang besar fitnah. Osman, apa tuduhan yang tak dikenakan ke atas Osman? Kronisme, nepotisme, apa dia lagi? Lemah dalam pentadbiran, tak terurus harta rakyat, dan macam-macam tuduhan dan tuduhan dikenakan ke atas dia. Dan akhirnya dia pemerintah, pemimpin yang tak boleh keluar daripada rumah, dikurung dalam rumah, rakyat kurung, keluar orang bunuh. Ali bin Abi Talib hantar orang, Hasan dan Husain, hantar anak dia Hasan Husain, jaga pintu rumah Uthman. Dia pecah masuk, bunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ini fitnah mula berlaku. Jadi dia muncul, gerakan Khawarij ini secara gerakan movement di zaman Uthman dia bergerak. Dengan pengkafiran, dia kafirkan orang, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia bukan kafirkan calang-calang, dia kafirkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mai zaman Ali dikafirkan Ali, mai zaman Muawiyah dikafirkan Muawiyah. Bahkan Ali bin Abi Talib dibunuh oleh orang yang disanjung di zaman Umar sebagai qari. Qari ini, qari dulu ni, qari kita hari ini, tuan-tuan, dia pandai bacaan berlagu. Tu qari kita. Tapi qari dulu, bila kata qari ni, dia boleh mengajarkan orang tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan dia boleh mengajar orang tentang Al-Quran, maknanya kefahaman tentang Al-Quran. Diberikan kepercayaan, sangat dihormati. Abdul Rahman bin Muljam dalam sejarah dia, di zaman Umar dia disanjung, tapi dia dipengaruhi oleh pemikiran Khawarij. Akhirnya dia tetap kepala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sampai wafat Ali. Dia bunuh. Dan sebelum kematian dia diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tarikh At-Tabari, dia menukilkan kisah tersebut. Katanya dia serah diri dia. Masa nak dibunuh tu dia kata, jangan cepat membunuh aku. Potong tubuh badan aku, biar aku rasa kesakitan itu. Kerana dengan kesakitan itu aku akan beroleh ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia yakin, benar-benar yakin tindakan dia, apa yang dia buat itu tepat, betul. Itu Khawarij. Dan sebab itu kalau kita tengok juga sahabat-sahabat Nabi tak ada seorang pun bersama-sama dengan dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ibnu Abbas bila dia pergi berdiskusi dengan puak-puak ni, depa bila depa dah kafirkan Ali, kafirkan Muawiyah, depa pergi satu tempat nama dia Harura. Depa buat perkampungan depa kat sana. Beribu buat kampung. Ali tak boleh pakai dah, Ali kafir. Muawiyah tak boleh pakai, Muawiyah kafir. Sebab semua ni tak berhukum dengan hukum Allah. Ali kata tak apa, pi Ibnu Abbas, oleh kerana Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang faqih, yang alim. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia berhias, dia pakai elok-elok, disebut di dalam riwayat athar tersebut bagaimana Ibnu Abbas berhias.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pergi menemui, masuk ke kampung dan berdebat, berdiskusi dengan dia orang. Sebab tu kalau tengok hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan Arab Saudi, dia dia panggil qisim mukafahatil irhab, counter terrorism. Dia bariskan ulama-ulama besar duduk dan berdebat, berdiskusi dengan teroris ni, yang mana yang telah ditangkap, diskusi nak betulkan balik, nak luruskan balik cara dia berfikir. Sebab sebelum ini, masa Prince Muhammad bin Naif masa tu dia menteri dalam negeri. Masa dia menteri dalam negeri, tuan-tuan dan puan sekalian, dia buka rumah dia untuk orang-orang yang nak bertaubat, terorisme, yang bertaubat, nak mai sembang, nak mai berbual, dia buka pintu rumah dia. Tapi dia adalah scanner nak masuk tu, apa semua, mesin semua adalah. Tuan-tuan, satu hari itu ada seorang ni, dia kata dia nak bertaubat, tapi dia nak berdiskusi. Jadi Prince Muhammad bin Naif, menteri dalam negeri sendiri, tunggu dia main. Lelaki ni pun masuk ke rumah, masuk dia duduk sebelah Prince, dia duduk di sebelah raja ni. Dia telefon kawan dia, katanya di Yaman. Dia cakap, dia kata Assalamualaikum. Dia kata, kau dengar aku letupkan diri aku sekarang. Dia letup diri dia, duduk di sebelah Prince Muhammad bin Naif. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, benda-benda ni direkodkan pun, ada boleh baca laporan-laporan dia semua. Tapi alhamdulillah ada sahabat saya sempat tengok gambar letupan tu. Tapi alhamdulillah Prince terselamat, dia terpelanting ke jauh, cuma jari dia sedikit luka. Maknanya dia boleh masuk tu dalam tu nak mai kata nak bertaubat tu. Mai kata nak bertaubat, tapi apa dia buat? Dia letupkan dan bom diri dia. Dan sekarang ni dia pengguna teknik-teknik yang pelbagai. Tuan-tuan dia buat macam mana sekarang ni? Sekarang ni bukan dia pergi tinggal bom dah, ataupun dia pergi masuk tempat dia peletup tau. Katakan kereta pembesar laju ni kan, ada rider semua sekali, kereta lalu, dia tunggu atas bangunan tu, dia terjun nak pergi dekat payah orang kawan, dia duduk atas bangunan, dia terjun letup. Itu dia punya ni. Dan kemarin dulu ni kita difahamkan di sebuah masjid Qatif di Dammam, letupan sedang solat Jumaat, meletup. Ada mati berapa orang saya tak pasti, saya baru tengok gambar dan sedikit laporan ringkas di Saudi. Jadi apa yang saya nak cerita tadi ni, dia perlu ada diskusi. Ibnu Abbas dia pergi masuk kawasan mereka, dia diskusi dengan mereka. Dan dalam diskusi tersebut Ibnu Abbas kata, di kalangan kamu ni tak ada seorang pun sahabat Nabi. Maknanya tak ada seorang pun yang alim, tak ada seorang pun ulama. Siapa yang bersama dengan kau? Macam tu juga IS pada hari ini. Kalau kita tanya pada gerakan mereka, siapa, mana ulama-ulama ahli sunnah hari ini, di dunia hari ini, yang support gerakan kamu? Tak ada siapa-siapa. Ulama-ulama Syria sendiri tolak IS ni daripada awal lagi. Ulama Jordan ke, ulama Syria ke, ulama Lebanon ke, ulama Kuwait ke, ulama Qatar ke, ulama mana lagi, ulama Dubai ke, Imarat, ulama Saudi ke, Mesir ke, semua tolak sepakat. Tapi tiba-tiba kita sini tengok-tengok internet, 2-3 dia punya video dah, dia buat hudud syok. Heran dia, buat hudud je kau syok. Tadi kita boleh pergi terang sana, kita boleh berjihad dengan mereka. So ini ekstremisme ni kita kena faham dalam bentuk yang betul dan lurus, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu saya nak cerita ni framework asal dia. Dia bermula dengan salah faham ekstremisme ni. Dia bermula dengan sikap ekstrim. Ekstrim ni dia bermula daripada sikap individu.
seorang individu pribadi. Daripada individu ni, tuan-tuan, dia ikut hawa nafsu dia. Dia ikut hawa nafsu dia. Dia akan pergi kepada stage yang kedua. Stage yang kedua ni, taksub kepada individu. Ni taksub kepada individu. Tuan-tuan, hati-hati. Nah, kita pada hari ni, surah abang hari ni pun 2-3 hari ni duk keluar masa tarikat. Kita junjung rata dah Tok Syekh ni. Kita junjung rata dah satu Malaysia ni pi. Ya, anak-anak hari ni baru keluar kata video, wallahu alam, saya bukan bermaksud nak menuduh ke kawan ni ke kawan nu ke, setakat apa yang dibentangkan, setakat video yang kita ulang tengok, betul ke muka Syekh ni betul. Saya tengok 3-4 kali tengok. Ish, memang muka dia. Ambil bai'ah dengan Syekh Hisham Kabbani. Hisham Kabbani ni kira menantu, juga merupakan murid kanan kepada Nazim Haqqani. Nazim Haqqani ni tarikat Naqsyabandiyah Aliyah ni, tuan-tuan, telah dikategorikan sebagai aliran tarikat yang sesat. Bukan saya kata lah ni, ini Jakim kata. Kalau tanya pandangan saya pun, saya berdasarkan analisa tentang pemikiran ataupun aliran tarikat mereka, memang bercanggah dengan prinsip dan pendirian ahli as-sunnah wal jamaah. Dan Tok Syekh yang kita dah bawa Yahanana ni, dilihat, saya tak mau kata, dilihat di dalam video tersebut berbai'ah. Dilihat di dalam video tersebut berbai'ah. Dia macam ni lah. Dia macam kita katakan, contoh tuan-tuan dan sekalian, pergi jumpa Presiden PKR, bagi borang PKR, ataupun pergi jumpa Presiden UMNO, bagi borang masuk UMNO. Lepas tu orang tanya, tak masuk. Mana tak masuk? Orang payah nak percaya pasal kita pergi bagi borang. Jadi dia, itu yang berlaku. Saya bukan nak sentuh pasal tarikat ni, tapi saya nak cerita bagaimana pemikiran mengajar orang taksub kepada individu sehingga mensucikan ia. Apapun aliran tak betul. Hang tarikat ke, hang apa ke, hang nak kata Wahabi ke apa ke, nama kata ajaran yang mengajar orang taksub kepada individu, itu ajaran yang tak betul. Sebab Islam tak ajak taksub pada individu. Syiah, pasal apa dia sesat? Antara sebab punca kesesatan dia ajak taksub kepada imam dia yang 12. Imam dia yang 12 ni bebas daripada salah dan silap, maksum, tak buat dosa dah, tak ada apa dosa dah, tahu semua benda, alam ghaib semua tahu. Uish, macam mana kita nak terima? Tuan-tuan dan puan sekalian, macam tu juga sebahagian daripada aliran tarikat-tarikat, sebahagian, saya tak kata semua, sebahagian daripada aliran tarikat ni, antaranya contoh tarikat Naqsyabandiyah Haqqaniyah ni ataupun Aliyah ni, tuan-tuan, dia ajak taksub kepada guru dia ni. Nazim Haqqani ni pegang berkat, dapat pahala, sampai dilihat, digambarkan dalam video. Ada video-video sujud di depan dia, cium kaki dia, lepas tu nak berhujah dengan dalil nas athar. Sebahagian ulama-ulama dulu memang ada cium kaki guru. Tuan-tuan, kalau nak berhujah dengan riwayat-riwayat tersebut pun, ilmuwan-ilmuwan Islam dulu, dia sebut apa? Keharusan pun kalau nak cium kaki tok guru, kerana menghormati tok guru pun, dia tak boleh dijadikan sebagai rutin, dan dia tak boleh dijadikan sehingga menimbulkan fitnah manusia. Sebab apa? Sebab asal hadis la tasjud li ghairillah ataupun la tarka' li ghairillah, jangan kamu rukuk kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rukuk pun tak boleh, apatah lagi sujud. Isteri sujud kat kaki suami pun tak boleh. Jadi kalau nak kata ada riwayat ulama-ulama dulu pernah buat, dia berkata ada dalam satu hadis Nabi pernah buat, sahabat pernah buat dekat Nabi. Tuan-tuan, Nabi dengan kita jangan sama. Ayat liok Nabi tak sampai ke darat. Ayat liok kita ni hepatitis B, penyakit ni macam kena sakit habis orang. Mana sama ayat liok kita dengan ayat liok Nabi? Mana sama jasad kita dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak sama.
Jadi dua keadaan yang perlu kita bezakan. Jadi bila dia start taksub kepada individu, tuan-tuan, dalam hadis Nabi dah sebut. Satu hadis riwayat Ahmad. Mai sahabat-sahabat mai duk puji Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibana, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina, wahai tuan kami, anak kepada tuan kami, wahai yang paling mulia dari kalangan kami, dan anak kepada orang yang paling mulia dari kalangan kami. Nabi bila dengar Nabi kata apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu biqaulikum hadza, hendaklah kamu kata dengan perkataan yang biasa kamu sebut. Yang biasa kamu sebut. Tuan-tuan, apa perkataan yang biasa? Ana Muhammad bin Abdullah, Abdullah wa Rasul. Aku ni Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Nabi suruh sebut yang tu ya. Hatta la yastahwiyannakum syaitan, supaya setan ni dia tak merasuki kamu. Sebab bila berlebih lagi ikut terangkat lebih Nabi, lebih daripada kedudukan yang Nabi sepatutnya Nabi berada. Dan Nabi pesan, apa kata Nabi? La tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Jangan kamu angkat aku lebih daripada kedudukan yang telah Allah tetapkan aku di atasnya. Kalau Nabi yang sudah pasti mulia, maksum, bebas daripada kesilapan dan kesalahan dalam menyampaikan risalah, itu Nabi SAW, suci baginda SAW pun Nabi tak izinkan diangkat kedudukan Nabi lebih daripada apa yang Allah lantik kita hari ini. Kita kena ambil faham. Sayang dekat Tok Guru lain, tapi nak angkat Tok Guru sampai Tok Guru saya ni memang semua dia paling betul. Yang ni bila dia start penyakit yang macam ni, dia telah menutup fikiran dia daripada mengkaji agama. Sebab apa? Sebab dia taksub kepada individu. Sebab tu kalau duk main ustaz-ustaz main duk berajak sini ke sana ke, main duk abang kata, tuan-tuan, saya dah kata dah, ini pendapat saya paling tepat sekali, yang lain semua sesat. Yang tu tuan-tuan orang sekalian, ni kena jerut dengan tali wayar ni jerut ni, jangan ambil keluar, hantar pergi balai polis. Dia tak boleh. Ini penyakit-penyakit yang bahaya. Dia ajak taksub. Sedangkan cuba tengok ulama-ulama dulu, tuan-tuan, dia bukan ajak ikut mazhab dia. Ulama-ulama dulu, Imam Abu Hanifah tak pernah satu statement keluar daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, statement yang menetapkan hampa semua nak ikut, kena ikut mazhab aku, kena ikut pandangan aku. Tak ada. Bahkan mereka buka ruang untuk anak-anak murid mereka mengkaji dan menganalisa semula pandangan dan pendirian mereka. Tawaduk dulu. Kita ni kalau bercakap tu kira hak tu kira kata pemutus. Tak ada, habis. Hani. Lagu kemah. Salah minum tongkat Ali punya angat dia tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebab bila dia mula taksub dengan individu, contoh Nabi sebut dalam hadis, bila isteri Nabi memaklumkan kepada Nabi, mereka melihat dalam satu safar perjalanan, mereka melihat gereja yang mana fiha tasawir, dalamnya ada patung-patung, kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentangnya? Kata Nabi SAW, kana fihim rajulun salih famat banu ala qabrihi masjidah wasawwaru tilka tasawir. Depa dulu ni, zaman depa ni, hadis Bukhari Muslim, zaman depa dulu ada orang-orang yang soleh, orang yang baik. Orang yang soleh ni orang baik, bukan orang jahat, orang baik. Bila orang yang soleh ni mati, bila orang yang soleh ni mati, depa bina masjid, pusat ibadat di atas kubur orang soleh tersebut. Dan kemudian mereka
membuat patung-patung sebagai tanda tugu peringatan orang soleh tersebut. Apa kata Nabi tentang mereka? Hum syirarul khalq indallah yaumil qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Sebab apa Nabi cakap macam ni? Sebab di sana ada firman Allah tentang kaum Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apabila kaum Nuh berkata kepada kaum-kaum mereka, kepada orang setempat mereka, jangan tinggalkan dan belakangkan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan sama sekali kamu tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. 5 orang ni. Siapa dah 5 orang ni? Al-Imam Ibn Kathir ulas 5 orang ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Wad, nama dia Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Mereka ni orang soleh, orang baik di zaman mereka. Rajin tolong orang, bantu orang, mengajar orang ilmu dan sebagainya. Jadi bila mereka meninggal dunia, murid-murid ni, tuan-tuan dan puan sekalian, orang masyarakat awam ni, pakat dia fikir, kata kita ni, Tok Guru dah tak ada ni, nak buat amal kebaikan pun jadi macam tak ada semangat. Jadi alangkah baiknya kalau kita buat tugu peringatan bagi mengingati mereka. Ini sejarah pembinaan berhala dalam agama kita. Nabi Nuh pun agama Islam. Sejarah pembinaan berhala. Jadi mereka membina tugu. Asalnya tugu peringatan yang mana bila tengok teringat nak buat ibadat, bukan sembah. Tengok teringat nak buat ibadat. Itu asalnya. Tapi tuan-tuan, bila generasi itu berlalu, mati habis, mai pula berapa generasi seterusnya, ni patung apa ni? Masa tu syaitan mengambil kesempatan merasuki pemikiran-pemikiran mereka. Fadabba alaihimu syayatin. Syaitan masuk ganggu pemikiran mereka. Akhirnya apa tuan-tuan dan puan sekalian? Akhirnya apa? Inilah patung yang mana Tuhan-Tuhan kalian yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan, nenek moyang kalian sembah ni. Sembah. Asalnya dia taksub fanatik kepada individu, akhirnya mempertuhankan. Yang ni kita bimbang. Itu yang kadang-kadang ni macam ziarah kubur. Ziarah kubur tak salah, sunnah Nabi SAW. Tapi bila kita macam, tuan-tuan, bila kita pergi kubur ni, ni kubur siapa? Ada orang buat tourism ni, tuan-tuan dan puan-puan, azan kat mana tu? Ada orang buat travel and tours. Pergi ke mana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buat pergi cari makam siapa? Imam Bahlul. Dia Imam Bahlul. Dia tengok di internet ada di bawah. Imam Bahlul lah, bagi Imam Bahlul. Jadi dia pun ulas lah. Dia kata kita ni duk panggil Bahlul ni semua hati-hati. Dia kata nama Bahlul ni seorang ulama besar, imam besar, wali Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi bermusafir jauh-jauh nak pergi cari kubur tersebut dan sebagainya. Tak salah ziarah kubur. Nah, bahkan Nabi suruh kita ziarah kubur. Kata Nabi di dalam hadis, kunna nahitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kami larang kamu semua ziarah kubur, sekarang ni pilah ziarah kubur. Ia mengingatkan kamu akan kematian, akan akhirat. Sunnah ziarah kubur. Tapi bila pi dengan satu kepercayaan, ini kubur ni orang yang soleh, kita pi apa semua, lepas tu sekali bila kita doa di sini kita dapat ganjaran, kita dapat tunaikan hajat-hajat kita dan sebagainya. Yang ni masalah. Dibimbangi bila keterlaluan dan melampau lebih batasan, akhirnya dia akan menjadi seperti kaum Nuh. Itu yang Nabi tak bagi. Nabi SAW sebelum wafat, dekat nak wafat ni, Nabi berpesan, la taj'alu qabri masjidah, jangan jadikan kubur aku tempat ibadat kalian. Nabi dah pesan. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis yang lain apa? La taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur.
Inna syaitana la yadkhulu bil bait allati tuqra'u fiha surah Al-Baqarah. Syaitan tak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Kubur ni bukan tempat untuk baca apa-apa pun. Kubur ni tempat untuk ziarah. Yalah, walaupun kita nak baca, nak orang kata apa, kalau macam di hari kita menziarahi pengkebumian, tuan-tuan sudah tentu sunnah di sana kita membaca doa untuk si mati, yang Nabi pun sebut di dalam hadis. Sunnah di situ juga memberikan peringatan, tazkirah kepada yang hadir, bagi peringatan. Nabi SAW bagi peringatan, walaupun peringatan yang Nabi bagi itu agak ringkas, tapi sunnah secara umumnya memberikan peringatan kepada hadirin yang hadir. Okey. Tapi yang saya nak tekankan di sini ni, bila pi sampai duk pegang, tuan-tuan pernah pi tengok tak maqam Al-Imam Syafi'i di Mesir? Saya pi tengok, kita nak tahu orang nak cakap-cakap. Betul. Ni berapa ramai orang tulis surat ni, post kat tu. Ni nak buat apa ni? Post surat, hantar harapan, impian, doa dan sebagainya. Adakah ini yang kita mahu? Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah takkan redha dengan perkara yang seperti ini, dan tak pernah beliau redha dengan hal yang seperti ini. Sebab apa? Asalnya kita, kalau kita apa masalah, biar belah kubur tu elok sikit dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, hati-hati, dia membuka ruang kepada perkara-perkara yang sedemikian. Yang ni Islam suruh tutup awal-awal, tak bagi ada ruang dan peluang. Sebab bila dia start taksub kepada orang, bukan hak yang macam tu saja, dia akan menjadi ekstremis. Macam mana dia boleh berjaya IS, gerakan IS di sebelah Syria dan di Iraq? Sebab apa? Sebab kepercayaan taksub sepenuhnya kepada Abu Bakar Al-Baghdadi yang dibai'ahkan. Khawarij di zaman Uthman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Talib, kenapa gerakan mereka berjaya kafirkan semua sahabat? Orang boleh percaya dekat mereka. Sebab apa? Sebab mereka bai'ah Abdullah bin Wahab Ar-Rashidi. Mereka bai'ah dekat dia. Di rumah siapa? Zaid bin Husun At-Ta'i. Duk kumpul ramai-ramai, kita bai'ah dia. Dia lah pemimpin kita. Taksub pada pemimpin dia saja. Jadi bila dia taksub pada pemimpin, kepala dia saja, ni termasuk saya cakap ni umum, termasuk ni parti-parti politik ni. Nama kata taksub, ajak je dia taksub pada pemimpin dia. Pemimpin dia tak boleh salah, pemimpin dia semua betul. Tuan-tuan, ni menyakit. Taksub, dia akan membawa kepada keruntuhan manusia. Sebab tu bila start taksub pada individu, dia pergi pada stage yang ketiga, taksub kelompok. Taksub kelompok dia taksub individu. Lepas tu dia pergi ajak-ajak orang, dia tu yang buat semua bagus, dia tu yang ni. Lagi ni dia membina satu kumpulan, kelompok, komuniti, masyarakat. Sebab tu kata Allah di dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu jadi golongan-golongan seperti musyrikin. Musyrik, apa sifat mereka? Sifat mereka apa? Tuan-tuan dan sekalian, kullu hizbin bima ladaihim innal ladzina farraqu dinahum Syiah, mereka yang memecahkan agama mereka kepada kelompok-kelompok. Dan kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok itu mereka berbangga dengan apa yang mereka ada. Kalau kita cakap dalam konteks tarikat, tarikat ni kata kami lagi bagus daripada ni, tarikat ni kata kami lagi bagus daripada ni, kami ada zikir macam ni, sani kawan ni kata kami ada zikir. Syiah pula kami imam-imam kami semua sekali. Al-Arqam pula kami lah. Ma'unah pula imam dia lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Khawarij pula, IS pula, dia punya Abu Bakar Al-Baghdadi dah. Habis yang tu kira habis dah. Imam kita semua. Parti-parti politik pula, kepala-kepala dia. Semua nak jaga kepala-kepala dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita ambil faham benda ni, lepas tu yang perbincangan fiqh pula, taksub dengan madhab-madhab dan pendirian-pendirian dia. Tak boleh ada beza orang sikit, beza orang sesat habis semua. Dia saja betul. So jadi ketaksuban ni, dia ekstrim ni, melampaui batas ini, satu perkara yang perlu dikawal dengan cara yang serius
tuan-tuan dan puan sekalian, oleh semua daripada kalangan kita. Jadi bila kita faham benda ni, buat jadi satu pencerahan kepada kita, buka minda kita, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk mengkaji, untuk menganalisa, untuk menyimak maklumat-maklumat yang kita perolehi. Dibimbangi, tuan-tuan, takut-takut kita terjatuh dalam kancah ketaksuban, kefanatikan, dan akhirnya membawa kepada sikap ekstremisme. Wallahu a'lam. Jadi saya kira kita sampai di situ, kita buka kepada sesi soal jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak para ustaz berceramah tentang bahaya ISIS. Saya tidak panjang berkata ini, Ustaz. Saudi Arabia, umat Islamnya telah mengirimkan orang-orang Islam, sudah mengirim, maksudnya bergabung dengan ISIS ini ada sebanyak 1.500 orang. Sementara Indonesia ada 300 orang, yang mati 4 orang. Yang menjadi pemikiran saya adalah, kalau Salman Al-Farisi meninggalkan Persia demi Muhammad, dan dia tidak kembali ke Persia, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berada dalam kebenaran. Sementara orang-orang Saudi, Turki pun ada banyak negara-negara, termasuk Indonesia, bahkan Malaysia, saya lihat banyak juga. Kenapa mereka tidak kembali? Itu pertanyaan saya. Apabila memang mereka IS ini memang tidak benar, niscaya mereka akan kembali. Sebab mereka yang pergi ke sana ini bukan orang-orang yang peminum minuman keras, mereka orang yang pengajian salafi jihadi macam itu. Okay. Itu pertanyaan pemikiran saya, kenapa mereka tak kembali? Okay. Kemudian pertanyaan saya lagi adalah, apa yang akan Ustaz lakukan apabila Ustaz melihat Ummul Mukminin Aisyah dilaknat di mimbar, Abu Bakar dan Umar dilaknat dengan jin tertutup. Kemudian apabila ada orang yang bernama Umar, Abu Bakar dibunuh langsung oleh Syiah, dan mereka memiliki sebuah hadis, yaitu menyakiti Nawasib, bahkan membunuhnya adalah wajib masuk surga. Sementara penguasa di Irak itu adalah Nurul Maliki yang jelas-jelas Syiah. Maka apa yang harus Ustaz lakukan? Sementara penguasa itu Syiah. Oke. Dan yang terakhir, dan selanjutnya lagi pertanyaan saya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya apabila sudah ada muncul khilafah, maka kita wajib berbaiat walaupun kita harus merangkak di atas salju. Okay. Sementara sekarang ini khilafah sudah berdiri di sana, cuma tidak punya daratan. Kita tidak ada berbaiat. Okay. Apa jawaban dari Ustaz? Okay. Kemudian lagi Ustaz, tentang Husain. Pen itu dia. Tentang Husain. Saya tidak ingin tahu apa jawaban dari Ustaz tentang Husain. Nasib Husain ini. Husain cucu Rasulullah. Apakah ia di surga? Yaitu surga ketentuan Allah SWT. Apakah ia berada dalam kebenaran atau dalam kesalahan? Pertama, pada masa khilafah Hasan radhiyallahu anhu, umat Islam itu berpecah-pecah. Kemudian Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah agar umat Islam damai saat itu. Dengan perjanjian Muawiyah apabila telah selesai menjadi khalifah, berarti ia harus menyerahkan khilafah itu kepada umat Islam. Tapi kenyataan Muawiyah memiliki ijtihad sendiri, menyerahkan khilafah kepada anaknya Zaid. Yazid. Maka para sahabat di antaranya Husain, Zubair, mereka tidak terima dengan pemerintahan, dengan sikap Muawiyah ini, karena dinilai berkhianat. Sementara kita lihat penguasa sekarang korupsi dan macam lebih parah daripada Muawiyah. Salahkah Husain dengan sikapnya ini? Kemudian Husain hendak mendirikan khilafah sendiri di Basra dan Kufah. Ini berkaitan dengan ISIS sendiri, IS. Apakah salah juga Husain? Kalau Husain dikatakan tidak sama, maknanya mereka diberikan khilafah juga tidak boleh disamakan. Kemudian lagi Husain akhirnya dibunuh. Maka dari pertanyaan saya lagi, apakah orang yang membunuh Husain ini berada dalam kebenaran atau dalam kesalahan? Sementara kita lihat seluruh hampir negara-negara Liga Arab itu atau semualah memerangi ISIS, mengatakan ISIS ini begini dan begitu dan harus diperangi. Maknanya kalau begitu mereka sama seperti membunuh Husain yang hendak mendirikan khilafah sendiri. Itu ada pertanyaan saya, mohon bila kurang jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Soalan pertama tadi tentang IS dengan khilafah Islamnya. Orang-orang yang pergi ke orang yang pergi ke sana tak balik. Macam ni. Tuan-tuan dan puan, soalan pertama berkenaan dengan orang yang pergi ke sana tapi tak balik.
Tapi tak boleh. Sama seperti nak dikiaskan dengan peristiwa Salman Al-Farisi radhiyallahu an pergi kepada Nabi SAW lalu tak pulang ke Parsi. Jawapan dia mudah. Jawapan dia di zaman Khawarij di zaman Ibnu Abbas, apabila Ali bin Abi Talib mengutuskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdiskusi, berdebat dengan Khawarij, bukan semua mereka taubat dan kembali kepada Ali bin Abi Talib. Tidak. Dan tak boleh dijadikan sama sekali satu dalil apabila mereka tak kembali, bererti apa yang mereka lakukan, pemikiran mereka itu tepat dan bertepatan dengan apa yang sepatutnya di dalam Islam. Itu satu. Jadi tak boleh dikatakan sebagai satu dalil benar bahawasanya bukan Saudi menghantar orang Saudi, bahkan menamakan dan melabelkan Salafi Jihadi itu, saya melihat satu label yang agak kurang tepat. Sebab apa saya katakan label yang kurang tepat? Kerana kalau diikut kepada manhaj Salafi merujuk pada manhaj. Apabila Salafi merujuk kepada manhaj, maka perlu ditimbang tara apa yang dibawa oleh manhaj tersebut, sistem tersebut, sesuai apa tidak dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah dan pendirian Salaful Ummah. Salaful Ummah umum mengetahuinya, khairun nasi qarni thumma alladhina yarunahum thumma alladhina yarunahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, kemudian seterusnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi nak menamakan, labelkan Salafi Jihadi sebagai satu gerakan, kenapa nak diletakkan sebagai jihadi? Saya melihat yang meletakkan Salafi Jihadi ini Amerika yang letakkan Salafi Jihadi. Adakah bererti Salafi suatu ketika dahulu tidak dikategorikan sebagai jihadis? Adakah para ilmuwan Islam yang tidak terkenal mereka turun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tak dikategorikan juga mereka sebagai jihadis? Tak boleh. Dan kalau nak berhujah sedemikian rupa, nak meletakkan, memang jihad merupakan hal yang sangat besar. Saya ulas 2 hari lepas. Saya katakan kita tak ahli sunnah, dia tak boleh jadi satu kelompok yang mana keterlaluan dalam mempraktikkan jihad sehingga ekstrim dalam melaksanakannya, sehingga mengenepikan prasyarat-prasyarat yang digariskan dalam pelaksanaan jihad. Dan pada masa yang sama ahli sunnah juga dia tak boleh keterlaluan sehingga meremeh-temehkan soal jihad. Nak berbicara, bercakap soal jihad pun tak boleh. Tak boleh. Ahli sunnah mesti berada di pihak yang tengah, bersederhana dalam isu ini. Kita berjihad sesuai dengan tuntutan syariat, garis panduan dan juga syarat-syarat yang ditentukan. Okey, dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga mengenepikan golongan-golongan liberal, sekular yang mengenepikan persoalan jihad daripada dibicarakan. So, bagi pandangan saya, tak boleh sama sekali kita jadikan hal tersebut sebagai satu dalil untuk mengatakan bahawasanya apa yang dilakukan oleh IS itu merupakan sikap yang benar. Okey. Syafi'i berkata dalam kitab Al-Asbawan Az-Zawair, Taib. apa yang menjadi pandangan kebanyakan orang Islam, maka itu adalah kebenaran. Tak. Sekarang ni apa yang menjadi pandangan kebanyakan orang Islam, kita tak boleh berhujah. Parameter untuk menentukan kebenaran itu bukan bergantung kepada majoriti semata-mata. Tak boleh. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili rabbik. Sekiranya kamu mentaati majoriti di atas muka bumi ini, dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Tuhanmu. Dan demikian juga pada masa yang sama, kita tak boleh bermudahan berkata bahawasanya ketepikan semua majoriti, kita bergantung pada minoriti saja. Itu pun tak betul ya. Sebab apa? Sebab ukuran al-haq, kebenaran itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran walaupun engkau bersendirian. So, parameter ukuran kebenaran itu, okey, saya respon tadi yang saudara sebutkan. Isu Khawarij ini, isu golongan IS ini, mereka yang pergi ke sana, mereka yang nak buat ibadat, mereka yang tidak minum arak, mereka orang yang soleh pergi ke sana. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW sebutkan di dalam hadis tentang ciri-ciri Khawarij. Apabila Dzul Khuwaisirah mengangkat tangannya berkata, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adillah." Apa yang Nabi SAW sebut tentang mereka? Nabi kata, "Saya khuruju min dhidhi hadzal rajul," akan keluar daripada tulang sumbi lelaki ini, qaumun yaqra'una al-Quran, kaum yang membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi tak melepasi kerengkungnya. Hudathaul asnan, sufahaul ahlam, mereka muda usia mereka tapi bodoh cara mereka berfikir dan tindakan mereka. Dan kemudian Nabi kata, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim.
salat mereka lebih baik daripada salat kamu, puasa mereka lebih baik daripada puasa kamu. Tapi apa kata Nabi? Yamruquna minad din kama tamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar daripada agama seperti mana busur keluar daripada panahnya. Dan kemudian Nabi sebut dalam riwayat yang lain, Al-Bukhari, kata Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh ahli Islam dan mereka meninggalkan golongan-golongan penyembah berhala. Jadi sebab tu kita tak boleh jadikan, sahabat, kita tak boleh jadikan parameter kayu ukurnya untuk menentukan satu-satu gerakan itu baik, pemikirannya betul, tepat pemikirannya, sekiranya dia disertai oleh orang-orang yang dilihat saleh. Tak boleh. Sebab orang yang saleh perlu dilihat juga cara dia berfikir. Dan kita kena imbangi. Bukan bererti kita nak mengatakan orang hak kaki minum arak, kaki main judi ni lagi bagus. Tak bermaksud sedemikian. Sebab ini soal kefahaman akidah, soal manhaj, soal prinsip beragama. Ia bukan satu hal yang boleh dilihat dan ditimbang dengan cara yang begitu mudah. Orang yang soleh pergi, orang yang nak buat baik pergi, berarti itu satu perkara yang baik. Tak semestinya. Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah menegur kumpulan-kumpulan yang berzikir dalam halaqah mereka, dalam sebuah masjid. Dalam hadis dalam athar yang diriwayatkan daripada Sunan Ad-Darimi, teguran Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika mana Ibnu Mas'ud menegur tindakan mereka berhalaqah, berzikir, melontarkan batu 1, 2, 3, 4 sampai ke 100, kabiru mi'ah, sabbihu mi'ah, halilu mi'ah, takbir 100 kali, tasbih 100 kali, sehingga bertahlil 100 kali. Soalan Ibnu Mas'ud kepada mereka jelas, apa yang kamu buat ni? Apa mereka kata? Ma aradna illa khaira. Kami tak inginkan daripada perbuatan ini melainkan kebaikan. Tapi apa kritikan Ibnu Mas'ud ke atas mereka? Hadhihi sahabatu nabiikum mutawafirun. Di luar sana sahabat Nabi banyak. Awak tak rujuk dekat mereka? Awak tak rujuk kepada mereka? Tanya, semak, kaji, analisa. Dia orang kata, tak, kami niat baik. Ma aradna illa khaira. Kami niat baik. Apa jawapan dia? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa ramai orang yang dia nak dan niatkan kebaikan, tapi dia tak mampu capai. Sebab apa? Sebab niat yang baik perlu disertai dengan amal perbuatan yang benar lagi sahih. Sebab tu perlu kepada kefahaman. Khawarij bukan kita kata dia tolak Quran, tak. Khawarij bukan dia tak salat, tak. Sebab tu saya tak setuju dengan pendirian ada sebahagian daripada ini bila buat penerangan tentang isu IS, dia kata IS menggunakan hadis palsu. Tak, dia pun tak guna hadis palsu. Mereka menggunakan hadis yang sahih. Mereka menggunakan nas-nas Al-Quran. Tapi kefahaman, metode memahaminya itu salah. Okey, itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sahabat, isu Iran. Isu Iran, Syiah maki sahabat Nabi. Tuan-tuan, saya kira isu Iran Syiah ni kita sepakat tidak ada khilaf di kalangan kita bahawasanya statement-statement Nuri Maliki ke Ahmadinejad ke Khomeini ke dan sebagainya, even termasuk Bashar Assad ke, pendirian keluarga Assad, kerana mereka Syiah Alawiyin, Syiah yang lebih ekstrim lagi, sudah tentu kita menolaknya. Sebab itu bila mula-mula keluar IS ini, mula-mula keluar, pada ketika itu umum keliru tentang mereka. Siapa mereka ni? Mujahidin ke apa? Pesanan masyayikh, para ulama-ulama di Saudi, tawakuf, jangan berikan apa-apa pendirian. Sebab apa? Sebab keliru. Sebab di zaman fitnah kita tak tahu siapa muncul. Akhirnya apa yang kita lihat, mereka, tuan-tuan, soal mereka berperang dengan pelampau-pelampau Syiah itu satu hal, tapi akhirnya mereka juga berperang dengan Jabhah. Mereka juga berperang dengan Free Syrian Army. Mereka juga berperang dengan kelompok-kelompok yang selain daripada golongan-golongan Syiah. Kenapa mereka berperang? Kerana kelompok-kelompok ini tidak mengiktiraf bai'ah mereka, tidak mengiktiraf khilafah mereka. So, tuan-tuan dan puan sekalian, mana mungkin hal yang seperti ini berlaku? Sekarang ni pembentukan khilafah dalam Islam, bagaimana ia berlaku? Tuan-tuan, adakah semata-mata dengan bai'ah, saudara? Pembentukan khilafah di dalam Islam,
Siapa yang berada di pentas-pentas majlis syura golongan-golongan ISIS untuk menentu dan berbai'ah Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai Amirul Mukminin mereka? Siapa? Siapa ahlul hili wal aqdi? Ahlul hili wal aqdi yang Umar Al-Khattab lantik sebagai ahli syura untuk memilih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan sekalian, ahli syurga semua. Semua mubasyirin bil jannah di antara ahli syurga, dijanjikan syurga batang tubuh mereka di atas muka bumi. Hari ini yang pilih Abu Bakar Al-Baghdadi. Sebab itu ana cuba bawakan kepada antum contoh dan persamaan apabila di zaman dulu, di zaman Khawarij, ketika mana mereka keluar daripada Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, mereka berhimpun di rumah siapa? Mereka berhimpun di rumah Zaid ibn Husn At-Tai. Dan kepada siapa mereka berbai'ah? Dan ketika mana mereka berbai'ah, mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan." Wahai Daud, kami seperti mana kami jadikan kepada kamu, kami jadikan kamu sebagai khalifah. Mereka membaca ayat tersebut. Mereka berbai'ah kepada siapa? Abdullah bin Wahab Ar-Rashidi sebagai pemimpin mereka yang pertama. Tolak siapa? Tolak Ali bin Abi Thalib. Tolak siapa? Tolak kepimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Hasan selepas itu dikafirkan kerana menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan dikafirkan oleh mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. So ini, jadi bila bercakap soal tak setuju dengan Iran, kita tak setuju dengan Iran. Tak setuju dengan pendirian akidah mereka. Tak setuju dengan Syria, tak setuju dengan pendirian akidahnya. Tapi apa cara kita menyikapi mereka? Kalau saudara tanya saya, apa yang saya nak buat? Apa yang saya boleh buat di Iran, Ustaz buat apa? Tuan-tuan dan puan sekalian, zaman Nabi SAW, Nabi bila melaksanakan dan menunaikan perjanjian ni, kalau kita katakan dulu ni kontrak sosial ke, tahaluf siasi ke. Contoh, Nabi buat perjanjian Hudaibiyah dengan Arab Jahiliyah Makkah. Perjanjian yang mana dilihat berat sebelah. Namun oleh kerana telah termeterai perjanjian tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi berpegang dengan perjanjian tersebut walaupun ditandatangani bersama dengan orang bukan Islam. Di Madinah Al-Munawwarah, piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi SAW, piagam tersebut, sistem perundangan tersebut, perlembagaan tersebut meraihkan semua kaum, bahkan meraihkan semua agama. Yahudi ini ada kaum-kaum dia, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadhir. Setiap daripada bani-bani ini ada perjanjian khusus dengan mereka. Dan Nabi SAW bila menandatangani perjanjian, Nabi sama sekali tidak mengingkarinya perjanjian. Tapi mereka yang ingkari perjanjian tersebut. Mereka yang berpakat dengan Arab Jahiliyah Makkah serang umat Islam di Madinah, berlaku peperangan Khandaq ataupun Al-Ahzab, menyebabkan Nabi SAW menjatuhkan hukuman bunuh kepada seluruh Yahudi. Tuan-tuan, jadi macam tu juga kita pada hari ini. Tak ada lah perjanjian Hudaibiyah hari ini, tapi kita ada, tuan-tuan, hubungan diplomatik antara negara. Jadi bila ada hubungan diplomatik, banyak hal yang perlu kita timbang tara dalam nak membuat pendirian, dalam nak memberikan percakapan dan sebagainya. Banyak hal yang perlu kita buat. So tak boleh kalau ada hubungan. Contoh saya bagi saudara. Mungkin saudara tahu, ataupun mungkin perkara baru kepada saudara. Investment kerajaan Malaysia beberapa tahun lalu 4 bilion ringgit. Di mana? Di Iraq. Iraq sekarang siapa berkuasa? Syiah berkuasa Iraq. Tuan-tuan dan puan sekalian, bahkan perkara yang kita bimbang pada hari ini juga, kenapa? Apabila kita ada hubungan diplomatik dengan mana-mana negara, mereka berhak untuk buka kedutaan mereka di negara kita, betul? Mereka juga berhak untuk buka sekolah untuk anak-anak mereka di sini. Dulu Saddam tak apalah, dia tak ambil tahu sangat hal-hal ni. Tapi sekarang persekolahan, sistem silibus pengajian sekolah di bawah kedutaan Iraq di Malaysia pada hari ini, dia mengajar silibus pengajian yang pro Syiah.
Sebab tu bila kita nak buat sesuatu tindakan ini, kita nak sekat nak ini, kita ada pelaburan dekat sana 4 bilion. Jadi macam mana cara kaedah demi menimbang tara maslahah dengan mafsadah, kepentingan umum dengan kepentingan khusus. Yang ni akidah umat, okey, kita kena kawal. Bagaimana cara kita kena kawal? Ada kaedah-kaedahnya yang kerajaan kita lakukan dan kita laksanakan. Bukan kita lepas tangan. Tak, tuan-tuan. Isu Syiah diberikan perhatian khusus. Beberapa tahun lepas, mereka bahkan pergi bertemu dengan Menteri Agama, Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair, minta untuk tubuhkan masjid mereka. Di mana? Di Serdang. Kerana mereka kata, kami ada komuniti 5,000 orang. Mai siapa dia? Imam mereka ni. Tuan-tuan, imam mereka mai daripada sana. Walaupun bukan orang nombor 1, tapi kira Tok Syekh dia bawa main dengan pakai jubah serban hitam semua. Keluar-keluar bilik, dia kata, Datuk Seri pasal dia jadi Syiah ke dia? Dia kata dah. Lepas main jumpa minta hal-hal yang sedemikian rupa. Jadi kita, pengawalan kita ada cara yang kita guna. Kita juga tak mau, tuan-tuan dan puan sekalian, tindakan kita itu memberikan mudarat kepada kepentingan-kepentingan yang ada, kepentingan umum yang ada. So kita kena timbang tara, tuan-tuan dan puan sekalian, maslahah dengan mafsadah yang berlaku. So itu yang kedua. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang ketiga, soal isu Husain, tindakan dan pendirian Husain apabila dia keluar daripada kepimpinan Yazid bin Muawiyah, demikian juga Abdullah bin Zubair, yang mana beliau berpendirian bahawasanya beliau merupakan pemimpin di Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Tuan-tuan, Husain kenapa dia keluar? Tuan-tuan dan puan sekalian, dan siapa yang meratapi pemikirannya? Bacakah kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga bacakah kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang meminta dan merayu agar Husain tidak keluar daripada pemerintahan Yazid. Soal nak kata siapa salah, siapa betul? Husain betul ke Yazid salah ke? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ulama ahlu sunnati wal jamaah dalam menyikapi kisah ini, soal Muawiyah nak bagi dekat anak dia, bacakah kita, tahukah kita bahawasanya, okay, saya jawab satu-satu ni, ada banyak poin yang saudara kaitkan tadi. Muawiyah dia lantik Yazid bin Muawiyah, dia bagi kepada anak dia Yazid, boleh tak boleh? Dari sudut sistem pemerintahan Islam, sah apa tidak pemerintahan tersebut? Sah. Sebab pemerintahan juga selain melalui sistem syura, pemilihan khalifah melalui sistem syura, juga sah melalui istikhlaf, perlantikan terus sebelum daripada wafat. Bagi kat anak dah Yazid. Sah. Jadi sebab itu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menegur Husain apabila dia nak keluar. Tapi dia nak keluar tu hasil bukan kerana dia nak menanggalkan dan meninggalkan Yazid bin Muawiyah kerana tak mengiktiraf pentadbiran dan pemerintahan Yazid, tapi oleh kerana dia ditawarkan untuk menjadi pemimpin bagi golongan-golongan di Kufah ketika itu. Dan Yazid bin Muawiyah, baca sejarah Al-Awasim wal Qawasim, dan juga bagaimana Yazid bin Muawiyah rahimahullah, tuan-tuan dan puan sekalian, dia bukan menghantar tentera untuk membunuh Husain. Tak. Dia hantar untuk ikut Husain dan tengok apa yang bakal berlaku. Tapi oleh kerana golongan-golongan Syiah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, memang Al-Imam Syafi'i pun sebut secara jelas, ma ra'aitu ahadan akdzaba 'ala an-nas min ar-rawafid. Aku tak pernah tengok orang yang paling pendusta besar, pembohong besar lebih daripada puak-puak Syiah Rafidah. Pembohong. Depa yang kelentong, mereka yang menimbulkan huru-hara yang akhirnya menyebabkan Husain terbunuh. Adapun Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak pernah mengeluarkan apa-apa arahan ke atas tentera dia untuk bunuh Husain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya apa yang dibuat oleh golongannya apabila mereka menimbulkan negara khilafah?
nak timbulkan negara khilafah. Tu saya katakan di awal tadi, siapakah yang mengiktiraf mereka? Dan bagaimana sikap mereka apabila mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah Islam? Kita tahu, dan kita pun tahu bahawasanya kerajaan yang naik melalui sistem istikhlaf, maknanya sistem beraja contohnya, di negara-negara Arab sah semua. Kenapa IS tidak mengiktiraf mereka juga kerajaan-kerajaan Islam? Pemimpin mereka pemimpin Islam. Kenapa IS tak iktiraf mereka? Sedangkan mereka juga naik melalui sistem istikhlaf, sistem yang diiktiraf di dalam Islam, walaupun berasaskan keturunan sistem beraja. Satu. Kedua, juga kalau sekiranya diiktiraf sesebuah kerajaan itu, negara itu, apabila dia naik melalui sistem yang bertentangan dengan Islam dan dengan syarat dia ada kuasa. Contoh saya berikan kepada saudara, Al-Imam Syatibi menyebut tentang Al-Imam Al-Mutaghalib, imam yang naik jadi pemerintah dengan cara menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya, dia naik jadi kepala. Sah tak sah itu? Sah. Pemerintah itu sah. So kalau dia naik dengan cara dia menjatuhkan, itu salah di sisi Islam. Macam tu juga sistem demokrasi yang ada, sistem Islam kan, sistem demokrasi bukan sistem Islam. Tapi bila siapa-siapa yang dia naik, dia berkuasa, maka dia adalah ulil amri. Dia adalah ulil amri yang wajib kita taati dalam, kena faham, bukan wajib taati mutlak. Tak. Wajib taati dalam hal yang ma'ruf. Wajib ingkari kalau sekiranya dia melakukan kemungkaran dengan metod, cara pengingkaran itu cara ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. So make it clear, bagi jelas isu ni tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sebab itu bila IS naik, juru cakap Al-Adnani, juru cakap bagi IS, Abu Bakar Al-Baghdadi, Al-Adnani yang banyak cakap soal pengkafiran negara-negara yang tak mengiktiraf mereka, negara-negara Islam yang lain. Ini apa ini? Ini hal yang tak sepatutnya berlaku. Jadi sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, demikian sedikit sebanyak penjelasan saya kepada tuan, mungkin memuaskan hati ataupun mungkin ada perkara-perkara yang sahabat boleh tanyakan semula, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya. Terima kasih Ustaz. So, soalan seterusnya Ustaz, apakah label Wahabi itu dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Muhammad Ibn Rustum yang mengaitkan Wahabi itu dengan teroris? Dan seterusnya, dalam satu kenyataan akhbar ada mengatakan ISIS ini ada kaitan dengan Salafi ataupun dikatakan Wahabi. Boleh Ustaz terangkan? Terima kasih. Okey, ringkas Okey, tuan-tuan dan sekalian, kita tak banyak masa lagi. Pertama sekali, Wahabi ni tuan-tuan, dia satu salah faham sebenarnya yang berlaku daripada kalangan kita. Yang sebetulnya Wahabi yang muncul sebetul-betulnya kurun ketiga hijrah daripada Abdul Wahab bin Rustum, itu yang terkenal dalam sejarah membunuh ulama, membunuh ilmuwan-ilmuwan Islam, membunuh mereka-mereka yang tak sependapat dan sependirian dengannya. Kalau nak abang yang Wahabi yang tu, yang memang itu Wahabi ori, tuan-tuan dan puan sekalian. Adapun yang dilabelkan pada hari ini Wahabi tak baca qunut, Wahabi tak zikir berjamaah selepas solat, Wahabi itu tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya itu perbezaan pendapat di kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam, di kalangan ulama-ulama mazhab sendiri dalam banyak hal, dalam banyak isu. Qunut ni khilaf Allah, khilaf mazhab ni kata ni, mazhab ni kata ni, dan banyak lagi lah dikaitkan bismillah perlahan, bismillah kuat, tahlil malam Jumaat, bacaan Yasin malam Jumaat, kemudian tahlil bagi orang mati dan sebagainya. Ini perbincangan ilmiah, diskusi ilmiah di kalangan ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah. Namun tuan-tuan, tak bererti apabila sekiranya berlaku perbezaan pendapat dalam isu-isu yang seperti ini, orang mudah kafir dah, masuk neraka kekal dalam neraka selama-lamanya. ini kemudian dia punya sesat dia tu sampai tak boleh ni. Ni, depa ni Wahabi sembahyang kaki nak rapat-rapat dengan orang, nak bagi kena
buku lali nak bagi kena, minta maaf, nak bagi kena tapak kaki, nak bagi rapat ni apa semua ni kacau, aku tak khusyuk sembahyang. Saya ni jadi pun takut. Sebenarnya tak, sebab tu tuan-tuan, sama aja, kita semua sama aja. Jangan kita minta maaf, sesungguhnya kejahilan itu merupakan musuh kepada ilmu, tuan-tuan dan puan. Jahil ni musuh pada ilmu, dia akan bermusuhan. Sebab tu jangan benda yang kita tak tahu, siapa-siapa pun, saya ke tuan-tuan, benda yang kita tak tahu, kita nampak, jangan cepat terus menghukum. Hukum dia tu, yang ni aliran ini tengok depa sembahyang, tengok depa seluar singkat semua ni. Pasal apa? Ni elok-elok aja K-pop seluar singkat, tak ada siapa kata apa pun. K-pop pakai seluar singkat. Cantik pula, kasut besar, sofa tempayan tu. Tak apa. Elok. Jadi tuan-tuan, orang pakai seluar singkat ni, ada orang faham hadis Nabi SAW tentang isbal, larangan melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali. So dia faham benda tu, dia nak praktikkan. Orang taruh janggut, kawan saya seorang taruh janggut kena tuduh teroris sampai hari ni. Taruh janggut, dia taruh janggut panjang. Tuan-tuan, dia kadang-kadang kita sing tahu rambut panjang tak apa. Rambut panjang, janggut panjang tak ada masalah. Kemudian jenis kitaru tak ada masalah pun, tak ada siapa panggil dia teroris pun. Kitaru hak duk main seruling, janggut panjang janggut dia tu. Dahsyat. Ramli Sarip, janggut panjang apa semua, rambut panjang, tak ada siapa panggil dia teroris. Jadi siapa kita ni? Lepas tu hak geng-geng hak jenis tak gunting rambut, tak potong janggut, hak jenis tak mandi berminggu-minggu, rambut berlipat tu. Tak ada siapa panggil teroris pun. Tapi bila taruh janggut panjang, main masjid semayang, seluar singkat sikit, bawa sugi, tengok baik-baik ni, kokok dia buat bom. dia pemikiran dia lagu tu dah. Jadi yang ni kita kena luruskan dan perbetulkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bimbang, memang kita anti teroris, tolak teroris, tapi janganlah tuan-tuan sampai kita mengenepikan sunnah-sunnah Rasul yang Nabi buat. Salat berjamaah, salat rapat saf, Nabi sebut la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum, sama-samakan saf kalian ataupun Allah pecah belahkan hati-hati kalian. Lagi Nabi sebut, sahabat-sahabat Nabi sebut, bila dengar Nabi sebut istawu, sama-sama dah katakan saf, apa dia kata, apa kata mereka? Kemudian mereka menggunakan al-saqa. Al-saqa ni maknanya melekatkan, mangkibahu bimangkibi sahibi, lekatkan bau dia dengan bau sahabat dia. Wa qadamahu biqadami sahibi, lekatkan tapak kaki dia dengan tapak kaki sahabat dia, bagi lekat. Tapi kita pula bila orang main dekat, kuih kaki je. Gambar-gambar orang dekat lagi pijak. Apa ni agak cahun mayang. Kita yang create perasaan tu sebenarnya sunnah rapat-rapat saf ni memang sunnah besar. Tapi ada orang dia duk ajak orang, puak-puak duk rapat-rapat ni semua ni, duk tarik-tarik apa semua ni. Ni depa ni Wahabi ni. Jadi ini perkara yang saya berpendapat perlu diperbetulkan semula. Perbezaan pendapat, tuan-tuan, tak bererti menjadikan sosak kafir semua. Jangan kita pergi ke tahap yang seperti itu. Perlu diluruskan, dimurnikan, bagi ada adab, bagi ada kesopanan, bagi ada pendetilan dan pencerahan tanpa merendah-rendahkan dan menghina orang lain. Itu yang sepatutnya. Kedua, soal ISIS ni dengan Salafi sudah jelaskan banyak kali, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, mereka-mereka yang terlibat dalam IS sebahagiannya mengakui kami ini adalah Salafi. Kami membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kami membaca tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, kami ini membaca tulisan-tulisan Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kerana seseorang itu membaca tulisan orang bererti penulis buku tu salah. Tuan-tuan, macam ni lah, macam berapa ramai orang yang baca Quran tapi dia tu sesat, tapi dia baca Quran. Adakah bererti kita nak kata Quran tu salah? Pasal apa? Pasal dia tu sesat. Quran lah salah pasal dia baca Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, permisalan seperti ni, tamsilan seperti ni salah sama sekali, total salah. Orang baca Quran, tuan-tuan,
Dia kena faham dengan Quran. Nak faham dengan Quran ni macam mana? Metod menafsirkan Al-Quran dia kena tahu. Kaedah tafsir, kaedah faham dari sudut bahasanya, dari sudut sebab nuzulnya, di mana ia turun, kenapa, dalam situasi bagaimana ia turun, apa tafsir kepada ayat ni dengan ayat yang lain, banding dengan hadis, banding dengan penjelasan sahabat Nabi. Semua perlu dilihat secara terangkum, kolektif. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi macam tu juga hadis-hadis Nabi, tak boleh ambil satu saja. Bila ambil satu saja hadis, contoh tuan-tuan dan puan sekalian, lepas tu nak hukum orang dengan hadis tu, sedangkan di sana ada hadis-hadis yang lain yang perlu dilihat secara kolektif juga, dihimpunkan semua, baru dia boleh buat satu kesimpulan. Jadi sebab tu saya tekankan di sini, sidang hadirin, orang bila seseorang tu kita tengok baca Quran, baca hadis, kita mesti tengok metod penjelasan itu, metod pemahaman, bagaimana cara dia faham. Ada cara dia faham sesuai dengan penjelasan pendirian sahabat Nabi, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ataupun dia faham tu mengikut siapa. Kalau faham ikut Syekh Nazim Haqqani, jenuh, cara dia faham lagu lain. Faham ikut Imam Syiah, cara faham lagu lain. Imam Syiah kafirkan sahabat-sahabat Nabi ni, dia ambil hadis dalam Sahih Bukhari, ana faratukum alal haud, aku kata Nabi dalam hadis ni, aku dan suatu hari nanti aku akan mengepalai, mengetuai kamu semua wahai umat Islam menuju ke telaga Al-Kautsar. Kemudian kata Nabi, ada kumpulan kelompok yang cuba menyaingiku, mendekatiku, tapi mereka dijauhkan. Bila mereka dekat, kena jauh. Bila mereka dekat, mereka kena jauh. Kemudian Nabi tanya, siapa dia? Nabi tanya, Nabi kata, mereka ni ashabi, aku kenal mereka ni kawan-kawan aku, sahabat aku ni, aku kenal. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas daripada kewafatanmu. Mungkin di zaman Nabi mereka masih ada, mereka masih sahabat Nabi, tapi tuan-tuan, setelah kewafatan Nabi mereka murtad, meninggalkan Islam. Mungkin di zaman Nabi mereka berlagak seperti sahabat, tapi sebenarnya mereka golongan munafiqin. Itu maksud Nabi-Nabi kenal. Sebab apa? Sebab dikenali manusia ini, umat Muhammad, dengan cahaya wudu'nya. Ghurram muhajjalin min atharil wudu', kata Nabi. Anggota-anggota yang basuhan anggota ini akan mendapat cahaya di akhirat kelak. Jadi Syiah kata apa? Ini menunjukkan sahabat Nabi telah kafir. Hadis ini, hadis Sahih Bukhari. Tapi bagaimana ulama ahli sunnah faham? Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Sebenarnya yang Nabi rujuk di situ bukan sahabat-sahabat Nabi ni, bukan. Mereka ni orang yang murtad, mereka ni orang yang munafik, mereka ni golongan-golongan fasik, terdiri daripada kalangan umat baginda sendiri. Tapi dikenali, ashabi bukan merujuk pada sahabat, ashabi itu merujuk kepada umatku. Sebab apa? Sebab kesan wudu yang ada pada wajah dan tubuh badan mereka. Tengok macam mana beza tak antara pemahaman ahli sunnah dengan pemahaman Syiah. Tu baru satu hadis. Bayangkan di sana nas Quran, hadis dan sebagainya. Jadi kalau orang, tuan-tuan, dia mengaku salafi, katakan mengaku salafi. Salafi ni memang satu nama yang baik. Nama yang baik ini orang berebut. Macam kalau kita kata Asy-Syafi'i, oh, nama yang baik. Seorang kalau nak bubuh nama anak atau nak bubuh nama Asy-Syafi'i, pasal apa? Nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nisbah kepada dia. Tuan-tuan, tu as-salafi. As-salafi nisbah kepada siapa? Nisbah kepada zaman Nabi, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi pakat ramai berebut nak guna nama ni. Cuma kita kena hati-hati, jangan lihat hanya pada nama. Don't judge book by sekarang. Cakap orang putih lagi dah. Mau ke mana? Jangan kira tengok kulit dia je. Kena tengok konten, kena tengok kaedah dan cara memahaminya. Saya bukan berada di sini untuk nak kata semua apa sahaja, tuan-tuan dan puan sekalian, yang dibawa oleh IS ni semua mereka buat tak betul. Janggut mereka taruh tu tak betul. Tuan-tuan, tak. Sunnah janggut, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Mereka taruh ke, Sing taruh ke, orang mana taruh ke, David Beckham tiba-tiba main berapa lama dulu pergi taruh janggut panjang, takkan dia kira sunnah jemaah dah? Tak. Tuan-tuan, janggut adalah sunnah Nabi SAW. Kita sebagai umat Islam, itu iman kita.
Pakaian, ini cara pakaian Nabi. Sugi, ini cara yang Nabi SAW lakukan. Solat berjamaah, rapat saf, ini cara yang Nabi buat. Tak semestinya kalau tengok orang rapat kaki, dia pergi tengok IS solat rapat kaki. IS lah puak ni. Jangan lagu tu payah lagu tu. Kita nak beramal dengan Islam macam mana? Jadi ini kita kena faham dan jangan sama sekali kita keliru dengannya. Jadi saya kira last ni pada pengurusan sekali pengurusan sama. Okey, sila. Sila. Saya hanya membawa satu pertanyaan mungkin beberapa analisis kita IS sebab saya sudah meneramalkan dan sebahagian mereka akan juga merupakan penyokong IS di tempat awam. Okey, saya tidak ingin hurai dalam konsep perkara lain, tapi saya ingin hurai perkara-perkara yang menyebabkan IS ini mula kita kenali sampai hari ini. Perkara pertama ialah istilah IS adalah Daulah Islam Iran dan Syam. Lepas itu kita kenal IS waktu IS membantu Palestin melawan Israel waktu itu. Maka dalam IS ini waktu itu dihebatkan satu kejayaan amat luar biasa yang kita lihat waktu itu. Perkara yang kedua yang kita lihat dari segi perkembangan IS adalah setelah IS ini berjaya membebaskan ahli sudah di penjara di kawasan ini saya kutip daripada media Daulah Tawanan Iraq, di mana IS itu berjaya membebaskan tawanan yang ditawan oleh mereka waktu itu kepada lama bulan sunnah. Yang ketiga ialah kejayaan juga pihak IS ini di mana dia menghapuskan satu patung yang bernilai jutaan ringgit di Mesopotamia di Surat. Jadi pertempuran-pertempuran lain menyebabkan IS ini mendapat banyak kemenangan. Dan adakah IS ini yang kita katakan, yang kita labelkan sama dengan Khawarij atau semuanya, adakah ini adalah satu fitnah daripada Amerika? Ini satu persoalan yang saya bawa dengan beberapa alasan-alasan tadi. Adakah ini satu fitnah Amerika atau Israel setelah mereka ini mudah goyang dengan peranan yang dimainkan oleh IS? IS setahu saya dia bukan satu satu pertubuhan yang nak bawa kita kepada konsep lain, tapi ialah satu konsep mujahid, satu konsep perjuangan yang mana terdiri daripada adik-adik yang terdiri daripada Indonesia, Malaysia, yang terdiri daripada berpecah kepada mazhab-mazhab yang lain sekalipun, mereka juga terdiri daripada IS semata-mata untuk pembebasan, untuk menjadikan Iraq dan Syam tadi adalah satu mujahid untuk memerangi kawan-kawan kafir yang ada di sekarang ini, yang pada mereka ialah mereka yang memerangi Iraq sekarang ini ialah merupakan tangan kiri Amerika bagi mereka. Sebab bila Amerika tadi menawan Iraq dan kita tak dengar kemenangan itu daripada pihak berjuang saja, hanya Amerika buat satu pilihan raya, maka yang terjadi pada pemerintahan di Iraq ini ialah bukan orang lain bagi mereka ialah anak-anak buah Amerika bagi IS. Maka berlakulah satu proses mujahid di sana. Jadi saya hari ini saya ingin melihat adakah IS ini betul-betul mujahid ataupun kita sekarang label yang menjadi IS ini kerana dia lawak mereka, dan kita sekarang ni ikut Amerika. Kalau Amerika kata IS ini berjahat, kita pun follow sekali bersama dengan Amerika. Sebab dia ada fakta-fakta yang saya berikan tadi. Okey, dan baru-baru ini di Mesir sekalipun, okey, bila di mana Mushi dan juga seorang lagi Qaradawi ditakutkan hukuman mati. Padahal maka IS sudah bertindak, difahamkan bagaimana membunuh hakim-hakim begitu.
Jadi peristiwa-peristiwa ini menyebabkan di dalam masyarakat ada sebahagian yang mendukung perjuangan PKS, disebabkan tidak ada perjuangan lain di sana untuk membantu Islam. Tidak ada sekarang ini, dan kita tak kira hanya Islam. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okey, saya respon tu. Okey, terima kasih kepada abang cakap soal IS dan pandangan saudara tentang isu IS. Sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan soal pendirian kita kepada IS berarti kita menyebelahi Amerika. Qardawi antara tokoh ilmuwan awal yang mengkhawarijkan IS. Jadi saya tak tahulah kalau Qardawi pun ikut Amerika juga. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama Syam, Syria juga mengkhawarijkan mereka. Dan ulama Syria juga seperti Syekh Anan Ar-Ur, ulama Kuwait Uthman Al-Khamis, ulama Jordan Masyhur Hasan Salman, Ali Al-Halabi, dan juga Musa Nasir, ulama-ulama di Mesir seperti Mustafa Al-Adawi yang popular. Kalau cakap Mufti Al-Azhar, lagi orang kata sekarang ni conflict of interest, dia prejudice, dia lebih pro kepada kerajaan yang ada sekarang. Dan demikian juga ulama-ulama di Saudi, mereka yang berbicara tentang soal ini. Dan ulama-ulama ini tidak pernah memberikan kata-kata sokongan kepada tindakan Amerika. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi jangan bererti apabila sama pandangan dan pendirian ini bererti sama dengan Amerika. Tidak sama sekali. Sama seperti peristiwa, saya bagi contoh, apabila berlaku perang antara Rom dengan Parsi, Nabi SAW menyatakan kegembiraan tentang tewasnya Parsi ke atas Rom. Tapi adakah Nabi supporter kepada Rom? Tak. Nabi tak support Rom. Nabi tak menghantar bala tentera membantu Rom. Rom Kristian. Cuma oleh kerana Parsi itu Majusi. Sebab tu Nabi menyatakan kegembiraan Nabi SAW. Adapun sumber-sumber maklumat yang saudara perolehi tentang soal isu IS, membantu populariti mereka bila mereka membantu rakyat di Palestin, saya kira ramai juga negara-negara Islam yang lain membantu rakyat di Palestin. Kita sekarang ni bukan nak menidakkan kebaikan yang orang buat. Sebab itu Khawarij, Nabi tak pernah menidakkan kebaikan yang mereka buat. Nabi tak pernah menidakkan salat mereka. Nabi tak menidakkan puasa mereka. Nabi SAW tak menidakkan kesungguhan dan niat baik mereka. Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata dia? Mereka ni muridin bil khair. Mereka nak kebaikan, tapi masalahnya tak mampu capai sebab berlaku salah faham. Sebab itu kita kena imbangi dalam soal kita nak menidakkan sesuatu kelompok. Sebab itu kita katakan, bila kita kritik IS, kita kritik atas soal-soal yang kita lihat bercanggah dengan pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal kaedah pembentukan khilafah, soal cara movement dan penggerakan mengkafirkan negara-negara Islam di sekeliling kerana tidak support dan menyokong mereka. Soal cara mereka menyerang Saudi. Oh, kita cakap mudah, okey, serang Saudi sebab Saudi sokong Amerika dan support Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negara yang selama ini duk support umat Islam, duk support Palestin berbilion, kita duk kutuk di sini. Sahabat saya bekerja di 1MDB pula dah. Sekarang ni musim betul keluar cakap. IDB, Islamic Development Bank, yang berpusat di Jeddah, berbilion kerajaan Arab Saudi hantar untuk bantu umat Islam di Palestin. Tapi mereka jenis tak buat mock check. Mereka tak ada buat mock check. Nak hantar besar-besar, kata kita hantar ni, kita hantar tu. Tuan-tuan, jadi soal Saudi membantu negara-negara, duat, pendakwah daripada kelulusan Universiti Islam Madinah, Universiti Jamiatul Imam Saud, Ummul Qura, berapa ribu pelajar-pelajar, 70% pelajar-pelajar tuan-tuan daripada luar negara yang belajar di sana, menuntut di sana, yang mana dibiayai full scholarship tiap-tiap tahun, bagi tiket balik lagi. Ini di antara sumbangan-sumbangan yang perlu kita ketahui. Janganlah hanya kerana politik dia dengan Amerika dia jaga, berarti kita di sini terus ban dan hukum bahawasanya mereka adalah supporter kepada Amerika. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, dan kita kena faham satu benda lagi, Saudi negara monarki. Bila dia negara monarki, sudah tentu dia takkan menerima negara-negara yang revolusi. Dan siapa-siapa yang nak bawa revolusi, yang nak bawa gaya demonstrasi, yang nak bawa gaya-gaya gerakan seperti Muslim Brotherhood, gerakan Ikhwanul Muslimin, dia takkan setuju.
Dia tak setuju kepada Muslim Brotherhood. Qardawi supporter kepada Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin. Tapi dalam hal ISIS, dua-dua ni, Qardawi bahkan ulama-ulama Saudi bersepakat bahawasanya mereka bukan daripada kalangan, cara pemikiran mereka bukan daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah. Soal kata mereka lah satu-satunya. Tuan-tuan, jangan nilai kebaikan itu ada pada kelompok. Tadi kita bahas soal taksub dan ekstremisme. Kelompok ni kita jangan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dia menyangka bahawasanya dia bergembira dengan apa yang dia ada pada. Dan tak semestinya kebaikan, satu kebaikan yang dibuat bererti pemikiran itu betul dan semuanya betul tentang mereka. Tak semestinya. Sebab tu, dan demikian juga kalau dia dah buat kesalahan, bukan bererti kebaikan yang dia buat tu kita tolak. Tak. Kebaikan yang dia buat betul, benda tu betul. Dia tak support Amerika, dia benci kepada Amerika, okey, satu hal kebaikan. Alhamdulillah. Dia tak suka kepada kemungkaran, dia tak suka kepada kemaksiatan, dia tak suka kepada ini, itu satu hal kebaikan. Tapi bagaimana pula dengan sikap sesama berbunuhan sesama mujahidin? Mereka melabelkan diri mereka mujahidin. Al-Adnani, juru cakap mereka, melabelkan juga bagi tentera-tentera orang Islam sendiri yang menamakan diri mereka mujahidin, memerangi golongan IS ini, dilabelkan sebagai kafir. So tak, kita selektif, kita bagi nama, oh mereka mujahidin, hak yang ni tak boleh mujahidin. Tak boleh ya. Yang ni pun orang Islam juga. Dan kita tak nafikan, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kata siapa IS, saya tak tahu siapa dia orang. Siapa di belakang mereka? Amerika ke? Wallahu alam. CIA ke? Wallahu alam. Mossad ke? Wallahu alam. Tapi apa yang kita tahu dari perspektif Islam, pemikiran yang seperti ini, statement-statement yang dikeluarkan oleh jurucakapnya rasmi IS, pemikiran ini ada dulu. Pemikiran apa? Khawarij. Itu yang kita tahu. Siapa belakang mereka? Peralatan canggih, hebat, rakaman videonya hebat, semua hebat dan sebagainya. Siapa? Wallahu alam. Saya tak tahu siapa buat ni semua. Pemikiran. So saya bercakap soal pemikiran. Statement-statement rasmi yang direkodkan, yang ditulis semula tentang pendirian mereka terhadap isu serangan ke atas negara-negara Islam dan yang lainnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu kita bandingkan dengan sejarah kemunculan Khawarij dulu. Jadi tolong kita bincang soal ini, balance, buat baik, tapi soal pemikiran tetap kita berpendirian tegas tentangnya. Wallahu a'lam. Last ni saya kena ambil juga soalan last. Daripada kita surau juga Okey. Sikit je Ustaz. Keluar daripada tu, kita bersolat berjemaah. Lepas tu kita berdiri berjemaah dan berdoa berjemaah. Lepas tu kita bersalam sambil berselawat selepas solat. So minta Ustaz sikit dengan Soalan yang tu besar, cik-cik boleh apa? Tuan-tuan apa? Sebab ada jadi kita orang nak tanya so saya kena utara juga. Benda-benda macam ni dia sensitif. Dia beza pendapat, satu lagi beza kawan ni beza pendapat macam ni, kawan ni kata macam ni, satu lagi menyentuh sensitiviti umum. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi kalau tanya saya apa yang Nabi buat lepas solat, saya boleh cerita. Yang Nabi buat lepas solat. Yang Nabi SAW buat selepas solat, setelah memberi salam, baginda SAW beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi sebagai imam, Nabi pusing menghadap makmum. Dan kemudian Nabi menyambung zikir Nabi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian Nabi SAW membaca la haula la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mata wa lahul fadlu wa thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Kemudian susulan dengan subhanallah 33 kali, dan ada dalam riwayat 11 kali, dan kemudian disusuli dengan alhamdulillah, dan kemudian Allahu akbar. Kemudian ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Itu yang zikir harian Nabi SAW setelah selesai daripada solat. Itu yang Nabi buat.
Wallahu a'lam. Saya kira cukuplah setakat itu tuan-tuan dan puan sekalian. Terlebih kurang kasar bahasa dan sebagainya, saya mohon maaf. Moga-moga perbincangan kita ini perbincangan yang sihat, pandangan-pandangan yang kita berikan mungkin dari perspektif yang pelbagai. Yang paling penting, kita di zaman ini kita perlu harb minal fitan, lari daripada fitnah. Fitnah ni satu benda yang, fitnah ni bukan soal tuduh orang ni, tak. Fitnah ni benda umum yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kekeliruan, syubhat, pergaduhan, peperangan, khilaf, nak bergaduh, nak bertumbuk, mengumpat, kata ke orang mengadu domba, semua ni fitnah. So kita kena lari dari fitnah. Bila zaman fitnah ya, kata Nabi suruh diam, jangan bercakap. Bila zaman fitnah je Nabi sok-sok pedang kita patahkan di batu, patahkan dia. Dan kemudian kalau fitnah tu datang masuk juga rumah kita, kata Nabi, falyakun ka khairi ibni Adam, kamu kena jadi seperti salah seorang anak Adam yang baik. Siapa? Yang mati dibunuh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr.